نستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه والتابعين بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Rabbi syurah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku ini, wa yassirli amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan uraikanlah kekeluhan lidahku, yafqahu qawli, supaya mereka memahami kata-kataku ini. Yang dihormati lagi dimuliakan Al-Fadil Ustaz Rosli selaku Imam Masjid Muhammadi bersama-sama dengan barisan jawatan kuasa dan pegawai-pegawai masjid. Seterusnya tuan-tuan, puan-puan, sidang hadirin mukminin, mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sekitar 1 jam saya akan berkongsi dengan tuan-tuan sekalian berkenaan dengan tajuk pintu rezeki. Kita akan membahaskan tentang konsep rezeki. Yang pertamanya kita akan, objektif kita ialah kita nak faham apakah yang dimaksudkan sebagai rezeki. Adakah rezeki ini dia terbatas kepada perkara yang disukai oleh manusia sahaja, ataupun dia melebihi daripada ta'rif berkenaan? Satu. Yang kedua, kita akan cuba memahami kedudukan rezeki, sama ada dia merupakan satu perkara yang mana apabila kita menerima rezeki, dia adalah satu petunjuk bahawa kita diredai oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Yang ketiga, kita ingin memahami apakah rezeki itu satu nikmat yang menjadi petunjuk bahawa kita akan ke syurga, ataupun kesusahan itulah yang akan membawa kita kepada syurga, ataupun kedua-duanya sekali. Jadi itulah sekitar 3 ataupun 4 persoalan yang cuba kita akan kongsikan pada malam ini dengan mengambil kira masadirus syariah, the sources of Islamic law yang ada dalam Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai dalil agama yang kukuh untuk memastikan kita tidak tersasar daripada perbahasan kita pada malam ini. Sidang hadirin mukminin, yang pertamanya saya ingin mulakan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukkiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai' hatta idza farihu bima utu akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun faqti'a dabirul qaumil ladzina zalamu walhamdulillahi rabbil alamin. Shadaqallahul azim. Allah Ta'ala menceritakan bagaimana keadaan yang berlaku kepada hambanya yang lupa kepada peringatan daripadanya. Bila Allah Ta'ala dia bagi tazkirah, dia bagi peringatan, reminders, supaya kita buat itu, buat ini, jangan buat itu, jangan buat ini, maka akan berlaku kepada manusia di mana sebahagian daripada manusia dia akan lupa kepada apa yang diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Adakah orang yang lupa kepada ajaran Allah dia akan menjadi miskin? Adakah orang yang menentang Allah Ta'ala dia akan ditimpa sakit? Adakah orang yang mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dia akan menjadi orang yang hina di atas dunia ini, tidak disukai oleh manusia? Atau bagaimana keadaan mereka? Maka ayat Al-Quran ini
Allah Ta'ala menyatakan bahawa falamma nasuma dzukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli syai'. Allah Ta'ala akan buka semua pintu. Maksudnya apa? Para mufassirun mengatakan bahawa maksud semua pintu ni ialah semua pintu kesenangan dan kemewahan. Allah Ta'ala akan bagi kepada orang yang menentang Allah, orang yang mengabaikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak peduli tentang apa yang ada dalam Al-Quran, orang yang acuh tidak acuh dengan apa yang disebut dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dimaksudkan sebagai dzukiru bihi. Maka Allah Ta'ala akan bagi semua benda dekat dia. Dia akan dapat kekayaan dengan segala kekayaan yang dia inginkan. Dia akan dapat segala pujian dan penghormatan manusia. Dia akan menjadi orang yang sangat dihormati. Dia akan diberikan kesihatan tubuh badan, dan segala kegembiraan nikmat atas dunia ni dia akan dapat. Sehingga bila? Hatta idza farihu bima utu, sehingga mereka bergembira dengan apa yang Allah Ta'ala bagi kepada dia. Dah seronok dah, dapat semua benda, dia tak sedar bahawa pemberian itu secara istidraj, dia tak sedar. Maka apa yang akan berlaku kepada orang ini? Akhaznahum baghtatan, Allah Ta'ala akan binasakan mereka secara tiba-tiba. Kebinasaan akan berlaku kepada mereka secara tiba-tiba. Saudara-saudari muslimin muslimat sekalian, akhaznahum baghtatan fa idzahum mublisun, sehingga mereka menjadi orang yang berputus asa. Sidang hadirin mukminin, berapa ramai di kalangan kita pada hari ini dia bercakap apa? Dia kata dengan kedudukan yang kita dapat sekarang ni, perniagaan yang maju, dengan pangkat tinggi yang kita ada, itu adalah kerana Allah Ta'ala redha kepada kita. Itu biasa ucapan yang keluar daripada mulut manusia. Kalau dia miskin, kalau dia buka perniagaan dia tidak maju, ataupun kalau dia difitnah, kalau dia diuji dengan pelbagai ujian, dia merasakan seolah-olah Tuhan membenci dia. Sedangkan hakikatnya bukan sedemikian. Dia bukan macam tu. Sebenarnya daripada ayat Al-Quran ini menunjukkan kepada kita bahawa nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ini, dia adalah salah satu daripada ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama ada kita berjaya melepasinya ataupun kita gagal melepasinya. Ada orang dengan mendapat kekayaan itu, dia menjadi orang yang lebih tunduk kepada perintah Allah Ta'ala. Ada orang bila dia dapat kekayaan, dia makin alpa dengan ajaran agama. Ada orang dengan keelokan rupa paras, kecantikan rupa paras yang Allah Ta'ala bagi kepada dia, menyebabkan dia menjadi perempuan sundal, mengenakan bayaran mahal, hidup dengan penuh kemewahan, dengan segala kecantikan yang dia ada, daripada hasil menghiburkan lelaki-lelaki kenamaan. Tapi ada orang, apabila Allah Ta'ala bagi kecantikan rupa paras kepada dia, dia menjadi hamba yang lebih bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ada orang, bila dia menjadi sihat, dia lupa kepada Allah. Ada orang, dia makin sihat, lebih banyak ibadat dia yang dia kerjakan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itulah siri ujian daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita datang malam ni, sidang hadirin mukminin, untuk kita memahami selok-belok nikmat pintu rezeki ini, supaya kita menjadi hamba yang semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mengaji, tuan-tuan sekalian, kita nak tanya soalan, kita nak bincang dan sebagainya, hendaklah kita pastikan semua itu memberi manfaat kepada kita. Kita jangan duk soal benda yang bukan-bukan, benda yang mengarut, yang tidak ada, yang tidak diajar oleh Allah dan Rasul. Saya pernah pergi mengajar di satu syarikat gergasi, tak mau sebutlah syarikat apa, tapi satu syarikat gergasi dalam negara kita. Habis-habis kuliah, tuan-tuan sekalian, ada satu hamba Allah, kaki tangan syarikat berkenaan, dia tanya satu soalan.
Dia kata, ustaz, saya tanya ramai dah ustaz, semua ustaz tak boleh jawab soalan ni. Jadi kami nak tahu kok ustaz boleh jawab. Dah ustaz lawyer, dia kira boleh jawab belaka semua benda. Saya kata, apa dia soalan? Dia kata, betul ke Allah Ta'ala ni maha berkuasa? Saya kata, betul. Dia kata, kalau betul Allah Ta'ala maha berkuasa, Allah Ta'ala berkuasa tak untuk menciptakan batu yang dia sendiri tak mampu nak angkat? Oh, pening tuan-tuan sekalian. Ni soalan yang tak ada guna untuk kita layan soalan macam ni. Mampu tak Allah Ta'ala cipta satu batu yang dia sendiri tak mampu nak angkat? Tuan-tuan sekalian, soalan macam ni kita tak payah nak ambil tahu soalan yang macam ni, sebab soalan macam ni yang kita panggil soalan yang datang daripada syaitan, yang datang daripada iblis. Asy-Sya'bi, tuan-tuan sekalian, bila datang soalan-soalan yang pelik macam ni, dia tahu macam mana nak handle, dia tahu macam mana nak kendalikan. Asy-Sya'bi dalam satu majlis ilmu dia, masa dia tengah bagi kuliah, tiba-tiba ada orang tanya soalan kepada Asy-Sya'bi. Dia kata, wahai Asy-Sya'bi, kami mengetahui bahawa kamu adalah seorang yang sangat berilmu, mempunyai pengetahuan yang luas. Boleh atau tidak kamu bagi tahu kepada kami bagaimana isteri iblis, nama dia apa? Dia tanya isteri iblis nama apa? Tuan-tuan, ni orang ni, dia terlalu concern ke ataupun dia ni dah jadi tak berapa nak betul kepala dia? Tanya isteri iblis nama apa? Tuan-tuan nak tahu Asy-Sya'bi jawab apa? Asy-Sya'bi jawab, aku tak tahu isteri iblis nama apa, sebab iblis masa kenduri kahwin dia tak jemput aku. Padang muka. Padang muka. Cerita ni Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebut dalam salah satu tulisan beliau. Tuan-tuan sekalian, nak tunjuk bahawa kita bincang soal agama, pastikan kita punya limit. Pastikan area mana yang kita boleh bincang, area mana yang tak mampu kita bincang. Mungkin tuan-tuan akan tanya, ustaz, kita patut bincang soal betul dah Allah Ta'ala ni, dia boleh ke tak boleh cipta batu yang dia sendiri tak mampu nak angkat? Tuan-tuan sekalian, saya tak mau ambil masa yang banyak nak cerita benda ni, cuma saya nak bagi satu contoh bagaimana kita sebagai manusia, kita kena terima kita adalah manusia, adalah hamba yang mana kemampuan kita sangat terbatas. Betul tak? Kita tak payah pergi jauh. Tak payah pergi jauh. Saya sebagai seorang lawyer, siapa kat sini yang jadi lawyer dia tahu. Boleh tunjuk, tuan-tuan boleh tunjuk dekat saya lawyer yang tahu semua benda dalam bidang undang-undang. Dia tahu tak semua benda? Saya berpengalaman mengendalikan kes Seksyen 302 Kanun Keseksaan, kes bunuh. Saya tahu. Saya berpengalaman mengendalikan kes rogol, cabul kehormatan dan sebagainya, Seksyen 375, 376 Kanun Keseksaan. Saya berpengalaman mengendalikan Seksyen 2AA Common Gaming House Act, Akta Rumah Perjudian Terbuka. Cina yang duduk judi tu, saya lah yang duduk bela mereka. Saya lah yang duduk pertahankan dia orang ni di mahkamah sebelum dia orang ni didapati bersalah atau didapati tidak bersalah. Itu semua tu area saya, tuan dan sekalian. Tapi kalau ada anak guam datang jumpa saya, dia minta saya kendalikan kes hak cipta, saya pandai tak? Saya tak reti, tuan-tuan. Saya tak pandai. Kalau ada orang jumpa saya, dia minta saya kendalikan kes tanah, saya pandai tak? Saya tahu sikit-sikit, tapi saya tidak expert. Baca geran tanah pun, baca yang asas saya pandai, tapi nak baca secara detail sebagai seorang yang expert, saya tak berapa nak pandai. Itu menunjukkan apa, tuan-tuan? Terbatasnya ilmu kita. Betul tak? Sama juga doktor. Dalam masjid ni saya percaya ada 1 orang, 2, 3 orang doktor. Kita ada ONG. Apa dia ONG? Doktor pakar. ONG apa dia? Bukan oil and gas. Oil and gas tu benda lain. Pakar perbidanan dan sakit puan. Boleh tak tuan-tuan minta pakar perbidanan dan sakit puan belah jantung, tuan-tuan? Boleh tak? Sakit jantung nak buat bypass, suruh pakar perbidanan dan sakit puan belah jantung. Boleh tak? Oh, jangan, tuan-tuan. Jangan.
Dia pakar, tapi kepakaran dia hanya pada bidang tertentu. Kejuruteraan, banyak cabang kejuruteraan. Kita ambil mana-mana jurutera yang pakar dalam bidang dia, tapi kita minta dia buat kerja dalam bidang yang satu lagi. Dia mampu tak, tuan-tuan sekalian? Dia tak mampu. Itu menunjukkan bagaimana ilmu manusia belum lagi keluar daripada alam dunia ini, manusia tidak mampu memikirkan betapa hebatnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana mungkin kita seorang manusia boleh memikirkan zat Allah Subhanahu wa ta'ala? Tidak mungkin. Sebab itu tuan-tuan sekalian, bila kita bincang soal agama, kita jangan jadi orang yang tak pandai berenang nak pergi cuba lautan dalam. Jangan. Kita bincang setakat mana yang panduan yang Quran bagi dekat kita, yang sunnah Nabi bagi dekat kita. Kita skop kita jangan pergi jauh sangat. Baik, sidang hadirin mukminin, maka bila kita nak bincang tentang konsep rezeki yang ada dalam ajaran Islam ini, kita akan dapati bagaimana pembahagian telah dibuat oleh para ulama. Di antaranya ialah kita perlu memahami tentang dua jenis rezeki. Dia ada satu, yang pertamanya, rezeki yang Allah Ta'ala bagi kepada makhluk ni, dia ada dua jenis. Yang pertamanya yang kita panggil sebagai rezeki umum. Rezeki yang sifat dia adalah umum. Apa dia rezeki yang umum ni? Rezeki yang umum ni maknanya rezeki yang bagi faedah, bagi manfaat bagi tubuh badan kita, dari segi harta kita, rumah kediaman, kenderaan, kesihatan dan sebagainya. Sama ada rezeki itu adalah rezeki yang halal ataupun rezeki yang haram. Dua-dua tu rezeki. Haram pun rezeki, halal pun rezeki. Semua benda yang bagi faedah tubuh badan, kenderaan dan sebagainya, itu semua disebut sebagai rezeki. Maka banyaknya pemberian jenis rezeki yang pertama ini tidak menunjukkan kemuliaan seseorang di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rezeki kita banyak, itu tidak menunjukkan kemuliaan. Itu yang pertama. Mana tuan-tuan sekalian yang datang malam ni naik kereta apa banyak? Mercedes, Volvo, Porsche, Peugeot. Tak tahulah kan. Yang datang malam ni saya percaya datang daripada latar belakang yang pelbagai. Betul tak? Ada yang datang malam ni senyum simpul. Pasal apa? Oh, dia baru skor, dapat keuntungan dekat firm tadi. Dia baru suruh accountant dia kira, dia dapat lebihan duit 1 juta lebih. Contohnya lah, kan? Ada orang dapat tunggakan, tak sangka-sangka dapat tunggakan 20,000, datang masjid malam ni khusyuk tuan-tuan semayang. Ya ke khusyuk? Entah-entah tak khusyuk langsung. Ada orang datang malam ni dengan hati yang sedih, nak mengadu kepada Allah Ta'ala. Sebab apa? Sebab gaji dia dah tak dibayar oleh majikan dah 5 bulan. Ada orang datang masjid malam ni baru lepas kena kejar di bailiff mahkamah, minta hutang, dah ada judgement daripada mahkamah. Macam-macam tuan-tuan sekalian, latar belakang kita berbeza. Jadi bila kita datang dengan kenderaan yang besar, adakah orang yang biasa bila dia tengok siapa yang datang dengan kenderaan yang besar, kita kata orang ini dimuliakan oleh Allah Ta'ala? Adakah itu jawapan dia? Bukan macam itu. Ada orang kita pergi ke rumah dia harga 2 juta, 3 juta. Sedangkan rumah kita yang harga 200,000, nak bayar tiap-tiap bulan pun sakit. Adakah itu maknanya dia lebih mulia daripada kita? Kita tengok ada orang yang mana rumah dia tuan-tuan sekalian, dinding dia buat daripada akuarium. Ikan ada dalam dinding rumah dia. Kita ni tuan-tuan duduk rumah setinggan, baru je kena halau daripada rumah kita. Kadang-kadang
developer, kadang-kadang orang tertentu, ada orang yang tidak bagus, dia nak halau setinggan ni susah, dia pergi bakar rumah setinggan masa kawan tu keluar bekerja waktu siang. Sebab tu kita tengok banyak kes yang mana rumah setinggan terbakar habis, tuan-tuan sekalian. Saya tak kata semua, tapi kadang-kadang ada benda yang macam tu berlaku, menyebabkan kita balik, isteri keluar air mata menangis, tak ada satu barang pun yang dapat diselamatkan. Kita terasa sangat hina di dunia, dan kita melihat orang lain begitu hebat hidup atas dunia. Adakah itu bermakna dia lebih banyak pahala daripada kita? Rezeki jenis yang pertama ini, dia kata tidak menunjukkan kemuliaan orang tu. Bukan. Ada orang pergi Mekah ni, pakat balik ni, ambil pakej 60,000, tuan-tuan sekalian. Ada tu 100,000. Kita pergi pakej harga 9,000, 10,000. Sekarang harga berapa tu Imam? 10. Paling murah, lebih kurang lah kita kata 10,000 paling murah. Adakah orang yang pergi dengan pakej 100,000 dia lebih dimuliakan oleh Allah Ta'ala sebagai tetamu Ar-Rahman berbanding dengan kita? Tak semestinya. Kita pergi 47 hari, yang bayar 100,000 pergi 2 minggu je, tuan-tuan sekalian. Patut bayar lagi mahal, lagi duduk lama dekat Mekah. Lagi mahal, lagi cepat balik. Dunia zaman sekarang pelik, tuan-tuan sekalian, pelik. Pasal apa? Dia terlalu sibuk, masa dia tak dan dia nak bagi untuk Allah Ta'ala. Sampai dia kalau boleh, kalau ada pakej 5 hari pun 5 hari dia ambil. Betul tak? Pasal apa? Sebab di Malaysia ni banyak company dia memerlukan kehadiran dia untuk dia bagi kelulusan demi kelulusan. Dia tak boleh duduk kat situ lama-lama. Maka jenis yang pertama tidak menunjukkan kemuliaan seseorang. Buktinya, sidang hadirin mukminin, dalam surah yang biasa kita baca ni, kadang-kadang tu imam di kampung saya dia suka baca surah ni waktu subuh, surah Al-Fajr. Surah Al-Fajr tu imam kampung saya dia suka baca surah ni waktu subuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Dia kata adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, bila dia diuji oleh Tuhan dia, fa akramahu, dan dimuliakan oleh Tuhan dia, wa na'amahu, diberikan nikmat oleh Tuhan dia, fayaqulu rabbi akraman, dia kata Tuhan telah memuliakan dia. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqah fayaqulu rabbi ahanan, dia kata bila Tuhan uji dia lalu sekat rezeki dia jadi sikit, maka dia kata Tuhanku ahanan, menghina aku. Ada tak kita tengok dalam masyarakat kita orang perangai lagu ni? Ada tuan-tuan. Ada seorang makcik, saya panggil dia makcik lah sebab nampak dia tua sikit kan. Saya pun tua dah. Pergi dekat kedai, budak perempuan kat kedai semua panggil saya pakcik, tak ada seorang panggil abang semua panggil pakcik dah. Tapi tak apalah, kita panggil dia makcik lah sebab tengok umur 50 lebih. Dia kata, ustaz, pasal apa Tuhan uji makcik macam ni? Dia kata. Saya kata, pasal apa makcik? Dia kata kahwin suami pertama, lepas tu suami pertama mati, kahwin hak yang kedua pula bila dah tua ni, kahwin yang kedua pun mati juga, tak ada suami. Dia kata tak ada suami. Oh, tu susah tu nak jadi ustaz ni, susah. Kita tak ada masalah pun kita nak kena dengar masalah orang, tapi itu realiti dia, tuan-tuan sekalian. Dia kata kadang-kadang ustaz, dia kata saya duk fikir pasal apa Allah buat saya macam ni. Saya kata pasal apa makcik? Saya ustaz, saya rasa saya ni baik dah ustaz. Dia kata pakai tudung, tutup aurat, pergi semayang subuh pun saya pergi semayang. Dia kata semua hak wajib tu, dia kata dia rasa tak ada satu pun dia tinggal dengan sengaja. Dia kata semua dia buat.
Tapi dia heran pasal apa Allah Ta'ala uji dia macam ni. Sedangkan jiran sebelah rumah dia, makcik ni kata jiran sebelah rumah dia kata dua-dua orang tu suami isteri muda-muda, dua-dua pakai seluar pendek basuh kereta. Suami pakai seluar pendek, bini pun pakai seluar pendek juga. Bahagia elok je, kahwin sekali duk bahagia situ. Dia kata kadang-kadang saya rasa cemburu tengok mendengar hilai tawa duk ketawa ni. Sedangkan saya dah kahwin 2 kali, dua-dua mati. Agak-agak ada tak orang nak kahwin kali ketiga dengan dia? Ada? Berani? Tak berani tuan-tuan. Lagi ngaku aku jadi arwah, kan? Takut, orang bakal takut nak pergi dekat. Jadi adakah kita menganggap dengan membuat perbandingan dengan sebab dia pakai seluar pendek hidup dia bahagia, adakah itu tanda bahawa kebahagiaan yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada dia sebagai yardstick, kayu pengukur bahawa Allah Ta'ala redha kepada dua orang hamba Allah di sebelah rumah dia? Adakah itu petanda dia tuan-tuan? Tidak, bukan, tidak sama sekali. Ni jenis rezeki yang pertama, bukan tanda dia. Baik, Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Siapa dia Imam Ibn Kathir? Sebelum kita cerita pendapat Imam Ibn Kathir tentang ayat ni, tuan-tuan, bila tuan-tuan belajar Quran, tuan-tuan belajar Quran, tafsir Quran, kita belajar tafsir Quran, rujuk tafsir. Tafsir yang macam mana yang kita nak kena rujuk, yang ni kita nak kena belajar tuan-tuan. Sebagaimana bila tuan-tuan belajar hadis, tuan-tuan kena tahu kitab hadis syarah yang macam mana, huraian yang macam mana yang kita nak kena belajar. Kita tak boleh duk main asal orang kata ni kelas tafsir, kita main belajar, kita tak tahu kitab apa. Saya pengalaman saya minta maaf, saya bukan nak kata kat siapa-siapa tuan-tuan. Kadang-kadang saya tanya sahabat-sahabat kita, Syekh, semalam kuliah siapa? Dia kata, ustaz apa tahu nama dia tahu? Dia tak tahu nama ustaz. Saya tanya dia, ente ikut ustaz tu dah berapa lama? Dia kata dah setahun lebih dah. Dia kata setahun lebih, nama ustaz pun tak tahu. Tak apalah kan, nama ustaz tak penting. Saya tanya dia, kuliah apa? Kuliah fiqh ke hadis? Dia kata saya pun tak tahu. Fiqh pun tak tahu, hadis pun tak tahu, kuliah apa dia tak tahu. Dia kata dia pergi, dia dengar je. Dia kata okey lah. Pakai kitab apa? Ustaz saya tak tahu kitab pun tak tahu. Habis yang kau duk pergi tiap-tiap malam pergi mengaji tu, nama ustaz tak tahu, tak apalah, tapi tajuk kuliah apa pun kau tak tahu, kitab apa pun tak tahu, tu mengaji apa tu? Mengaji apa? Ni tuan-tuan, sama juga bila kita baca Quran baca Quran, tuan-tuan tengok tafsir. Tengok tafsir. Tafsir ni tuan-tuan tak boleh main ambil mana-mana tafsir, tak boleh. Kita kena ambil tafsir-tafsir yang kita panggil reliable. Reliable ni bahasa orang putih, bahasa Arabnya muktabar. Muktabar ni boleh pakai lah bahasa Melayunya, benda yang kita boleh pakai, benda boleh pegang, benda yang boleh disandarkan. Itu maksud muktabar, benda yang kita boleh ambil pengajaran daripadanya. Jadi dalam tafsir tuan-tuan sekalian, bila satu ayat Quran kita nak faham ayat Quran tu apa maksud dia, kena tengok tafsir. Tafsir yang macam mana? Antaranya kalau tafsir yang dulu-dulu kita panggil ummahatut tafasir. Ummahatut tafasir. Orang putih kata the major exegesis. Mana kitab tafsir induk. Contoh apa dia? Imam Ibn Kathir, ni ulama besar. Imam Asy-Syaukani dia kata bahawa tafsir Imam Ibn Kathir, dia kata kalau bukan yang terbaik sekalipun, dia kata dia adalah antara yang terbaik. Jadi kalau tuan-tuan belajar tafsir, pastikan tuan-tuan belajar salah satunya tafsir Imam Ibn Kathir rahimahullahu ta'ala. Itu satu. Yang kedua, ummahatut tafasir, apa dia? Yang kedua, contohnya ialah Imam At-Tabari. Yang ketiga, Al-Zamakhsyari. Yang keempat, Ar-Razi, Al-Qurtubi dan sebagainya. Itu contoh-contoh nama yang kita panggil ummahatut tafasir. Sama dengan hadis tuan-tuan sekalian, bila kita belajar hadis, pastikan contohnya apa dia? Kalau belajar Sahih Bukhari, tuan-tuan pastikan belajar antaranya Fathul Bari.
kan? Kalau Sahih Imam Muslim, antaranya ialah syarah Sahih Muslim, siapa dia? Imam Nawawi, kan, rahimahullahu taala, yang tuan-tuan belajar Riyadhus Salihin tu. Tu tuan punya kitab tu, kan. Itu contoh tuan-tuan sekalian. Jadi barulah ilmu kita tadi ilmu yang benar, ilmu yang tidak lari, tidak tersasar jauh. Saya nak bagi satu contoh. Apa akibat kalau tuan-tuan belajar daripada ustaz atau guru agama yang songsang, yang punca ilmu dia tadi tidak datang daripada punca yang sahih?